perkongsian yang saya tahu, yang saya baca lah. Okey, berdasarkan tajuk Ramadan dan belajar, kedua-duanya ni merupakan dua elemen yang sangat penting lah, Ramadan dan belajar. Okey, sebelum tu suka saya nak terangkan berkaitan dengan pengenalan terlebih dahulu berkaitan dengan Ramadan. Okey, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul ke? Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi melalui ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ni, jelaslah yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah kata diwajibkan ke atas kita ni untuk berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kita. Kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Dan turut dijelaskan juga dalam ayat ni supaya kita ni menjadi orang yang bertakwa. Tu pengenalan lah. Dan suka saya nak baca juga satu hadis. Ni saya Google pagi tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ni merupakan hadis sahih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keredaannya, akan diampunkan semua dosa yang telah lalu. Jadi berdasarkan hadis ni jelaslah bahawa orang yang berpuasa Ramadan ni dengan betul-betul ikhlas serta betul-betul mengharapkan keredaan Allah, insya-Allah lah akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Jadi sebelum masuk kepada tajuk topik yang ingin saya kongsikan tu, marilah saya nak mengajak semua rakan-rakan turut diri saya sendiri supaya kita memperbaharui dan tajdid azam kita, iaitu maaflah rasa macam berdebar sikit. Kita memperbaharui dan tajdid azam kita, yang mana kita niat kita macam mana cakap. Alhamdulillah Allah beri peluang kepada kita untuk Alhamdulillah Allah beri peluang untuk kita merasai nikmat berada di bulan Ramadan, yang mana kita tahu bulan Ramadan ni bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat banyak kelebihan yang kita tahu kan. Antaranya bulan Ramadan ni bulan yang dibuka seluas-luasnya pintu syurga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Lepas tu bulan yang dihapuskan segala dosa. Jadi kita tahu kelebihan bulan puasa. Jadi marilah sama-sama kita azam sematkan dalam diri kita. Moga-moga Ramadan tahun ni kita boleh buat yang lebih terbaik daripada sebelum ni, sebab bukan semua orang mampu merasai nikmat Ramadan. Kenapa saya cakap macam tu? Macam contohnya 2-3 hari baru ni sebelum puasa, jiran saya, maksudnya sehari ke 2 hari sebelum puasa, Allah tarik nyawa dia. Maksudnya dia tak sempat nak merasai Ramadan tahun ni. Tapi alhamdulillah Allah bagi peluang kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan pada tahun ni. Jadi sama-samalah kita berazam, kita perbaharui azam kita. Sebab saya ada dengar semalam, ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar. Dia kata apabila datangnya Ramadan, jika orang tu dia rasa tak seronok apabila datangnya Ramadan, sesungguhnya Ustaz kata dia tu ada penyakit iman. Jadi marilah sama-sama kita perbaharui azam kita. Moga Ramadan tahun ni menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelum ni. Kalaulah sebelum ni kita tak mampu nak habiskan, nak khatam satu Quran dalam bulan puasa, kita niat dia tahun ni kita mampu untuk habiskan satu juzuk pula, khatam Quran. Kalaulah sebelum ni kita tak mampu nak bangun qiyamul lail, nak buat solat-solat sunat,
dalam bulan puasa ni kita niat, kita azam tahun ni aku nak buat yang lagi baik. Kalau sebelum ni time puasa kita malas nak belajar ataupun disebabkan puasa kan, kita kata malas nak belajar, tak siapkan kerja yang lecturer bagi ataupun disebabkan puasa. Tahun ni kita ubah niat kita, semoga segalanya yang baik-baik lah. InsyaAllah lah apabila kita betul-betul ikhlas dalam kita betul-betul ikhlas dalam dalam apa tu nak cakap, kalau kita betul-betul ikhlas dalam melaksanakan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ni, insya-Allah lah dipermudahkan segala perbuatan-perbuatan yang lain lah, insya-Allah. Okey. Ya Allah, sebab tak habis lagi. Sebab terkejut sungguh. Sangat-sangat terkejut. Ingatkan dalam kelas je. Okey. Tajuk yang diberi berkaitan dengan Ramadan dan belajar. Sama penting. Macam mana nak cakap? Ada kawan saya kongsikan satu dia pernah dengar daripada ustaz kata macam ni, ada setengah bulan pada bulan Ramadan ni, macam mana nak cakap, jangan sebab bulan Ramadan ni kita tinggal belajar. Contohnya macam ni, kita terlampau nak kita tahu bulan Ramadan ni banyak kelebihan, banyak macam Allah sendiri kata dalam bulan Ramadan ni setiap perkara yang kita lakukan akan dilipat kali ganda, maksudnya 70 kali ganda pahala yang kita akan dapat. Contohnya kita buat baik, kita sebelum ni kalau sebelum ni kita buat baik, kita dapat 1 ganjaran pahala. Tapi kalau di bulan Ramadan ni kita akan digandakan sebanyak 70 kali ganda kan. Maksudnya jangan sebab macam mana cakap, kita jangan sebab bulan Ramadan ni kita tinggal belajar. Nak cakap macam mana? Macam kita bukanlah terlampau, macam mana nak cakap? Allah Rabbi. Macam ni, contohlah kan, kita betul dah niat kita bulan Ramadan ni kita nak kedua-duanya adalah tuntutan, betul lah, betul. Jangan sebab bulan Ramadan ni kita tinggal belajar. Contohnya macam kita jadikan puasa, contohnya kita berpuasa kan, kita jadikan puasa sebagai asbab untuk kita tinggal belajar. Contohnya sekarang bulan puasa, aku penatlah puasa, penat sangat puasa, tak larat, jadi aku macam tak apalah, tinggallah belajar kejap sebab penat sangat ni puasa ni, penat sangat-sangat, tak larat nak buat kerja yang lecturer bagi, tak apalah masukkan lewat sikit pun tak apalah, ataupun tak apalah tutorial tak buat alam mana pun, macam tu. Jangan jadikan asbab kita puasa ni kita tinggal belajar. Sebabnya belajar ni merupakan tuntutan juga. Sebab belajar pun merupakan salah satu tuntutan. Betul. Abdul kata belajar pun ibadah. Betul lah. Belajar pun merupakan satu ibadah. Jadi jika kita belajar, macam mana nak cakap? Kejap. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya jangan kita jadikan asbab kita puasa ni, kita penat puasa ni, kita tak nak belajar, kita tak nak buat kerja yang lecturer berikan. Jangan. Sebab belajar pun merupakan tuntutan. Yang mana Allah sendiri kata setiap orang mukmin ni wajib menuntut ilmu kan. Macam tu lah. Dan jangan juga kita terlampau belajar sampaikan kita tinggal Ramadan. Sebab kita kan tak nak jadi orang yang rugi kan. Kita tahu kelebihan-kelebihan bulan Ramadan kalau kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah lain. Jadi banyak pahala yang akan dilipat kali ganda. Jadi jangan disebabkan belajar. Contohnya kan sekarang kan kita belajar online kan. Daripada tahu banyak assignment kena buat, macam mana banyak assignment kena buat, macam-macam lah kena buat. Disebabkan terlampau belajar ni, kita terlampau ni nak kejar dekan, contohnya nak kejar dekan, nak belajar sangat-sangat sampai kan kita tinggal Ramadan. Maksudnya
kita kurang baca Quran, ataupun kita kurang melakukan ibadah sunat apa-apa, tak apa sebenarnya, tapi kita kan nak jadikan Ramadan tu, kita kan nak dapat nak macam mana cakap, kita kan tak nak jadi orang yang rugi sebab kita tahu Ramadan ni banyak sangat kelebihan yang Allah berikan. Jadi janganlah terlampau belajar tu sampai kita tinggal amalan-amalan lain. Kita kurang baca Quran, kita kurang solat-solat sunat ke, solat sunat duha ke. Macam contohlah kan, kalau kita belajar sekarang dalam kelas, pagi dah ada kelas kan, pagi ada kelas, tapi kita ada berehat pukul 10 kan. Maksudnya kita ada masa, kita boleh pergi ambil air wuduk, solat sunat duha sekejap. Maksudnya sama-sama kita seimbangkanlah belajar dengan ibadah yang boleh buat masa bulan Ramadan ni lah. Sebelum akhir, saya nak kongsikan 5 kaedah aktif sepanjang bulan puasa ni. Saya google juga pagi tadi. 5 kaedah aktif sepanjang bulan puasa. Maksudnya dalam kita melaksanakan tuntutan untuk berpuasa ni, kita masih nak kekal aktif untuk belajar. Yang pertama adalah sahur bergizi. Maksudnya kat sini dia kata kita masa bersahur tu kita ambil makan yang berprotein, berkarbohidrat, supaya makanan yang cukup protein, karbohidrat tu mampu memberikan kita tenaga lah untuk kita berpuasa sepanjang hari. Dan saya baca juga dia kata wajib kita ni, maksudnya sangat-sangat perlulah kita mengambil air kosong, air mineral, panggil air mineral, air masak. Sangat perlulah kita ambil banyak ketika bersahur tu, supaya badan kita ni tak mengalami dehidrasi ataupun kurang air dalam badan. Sebab kalau kita tahu, kalau kurang air dalam badan, kita akan jadi lemah lah lemah untuk berpuasa, dan ia akan beri kesan lah kepada pembelajaran. Maksudnya kita akan jadi malas nak belajar, malas nak masuk kelas. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi caranya cara kita nak kekal aktif walaupun berpuasa, kita nak still maintain dalam pembelajaran, kita nak still nak kekal dalam pembelajaran, tak nak apa panggil, tak nak rasa macam mana nak panggil, macam tu lah. Maksudnya kita kena masa bersahur tu ambil makanan yang berprotein supaya kita dapat tenaga yang secukupnya, dan seterusnya masa siang hari tu kita dapat belajar dengan sebaiknya lah. Dan yang kedua, belajar setelah bersahur. Maksudnya kat sini kalau kita tahu ramai sebenarnya kalau selepas bersahur tu mesti ada yang tidur kan. Sebenarnya tak elok sebenarnya tidur selepas sahur, sebabnya dia akan buatkan badan kita rasa lemah. Maksudnya kita bangun tu kita akan rasa lemah lah. Lepas tu nak belajar kelas pukul 8 nanti tak larat lah. Nak bangun tu pun susah dah. Sebab itulah kita ni tak dianjurkan lah untuk tidur selepas sahur. Tapi kita boleh, maksudnya lepas sahur tu kita boleh lakukan aktiviti ringan, macam kita mengaji ke. Situ kita dapat tambahkan pahala kan. Dan dalam masa yang sama kita boleh belajar. Maksudnya ada masa sebelum masuk pukul 8 tu, masuk kelas pukul 8 tu, kita boleh ambil masa tu, curi masa tu, kita belajar sekejap, buka buku. Tambah-tambah kita pun sekarang ni pun macam free lah sikit kan. Assignment dah banyak hantar kan. Cuma ada masa sekarang ni kita ambil masa, contohnya lepas bersahur tu, kita ambil masa lepas mengaji apa semua tu, kita ambil peruntukkan sikit masa sebelum masuk kelas tu kita belajar. Lagipun kita pun lepas raya ni, raya kelima kita exam kan. Macam tu lah. Dan yang ketiga, cara kita nak kekal aktif sepanjang bulan puasa ni dalam belajar, kita tidur siang. Dia kata tidur siang. Tidur siang ni macam khairullah. Dan saya rasa kalau lah semua amalkan benda ni, insya-Allah lah. Macam mana menjadi kot macam ni. Kalau saya sendirilah, pengalaman saya lah, saya jenis
kalau pagi lepas belajar tu kan, kalau tengah hari sebelum nak masuk kelas pula pukul 2.30 tu ada kelas, saya selalunya sebelum Zohor tu saya akan tidur lah 15 minit, 15 minit, 20 minit. Memang jenis saya macam tu lah. Apa kata kita cuba buat benda tu, Khairulah sebelum Zohor tu. Sebab bila kita tidur sekejap, nanti nak bangun, nak solat-solat, nak masuk kelas tu, kita akan lebih rasa lebih bersemangat lah untuk belajar. Taklah rasa letih sangat puasa sebab kita dah rehat dah kejap tadi. Maksudnya kita boleh tidur sekejap. Lepas tu nanti kita masuk kelas untuk petang tu, kita akan lebih rasa bertenaga, lebih rasa cerah lah mata tu, taklah mengantuk. Macam tu. Lepas tu malam pun kita boleh lakukan ibadah tarawih dengan khusyuk lah. Taklah mengantuk sengguk-sengguk tu. Macam tu. Jadi bolehlah amalkan yang tu. Dan yang keempat, cara untuk kekal aktif sepanjang bulan puasa ni belajar online. Okay, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita ni dah setahun setengah pula. Setahun lebih dah lah tak bersemuka, tak face to face bersemuka dekat LPG kan. Dan macam mana nak cakap, cara untuk kita kekal aktif sepanjang bulan puasa ni dengan belajar online. Maksudnya walaupun kita tak berjumpa secara face to face masa dekat IPG, tapi kita terfikir positif yang mana kita belajar online ni banyak. Kita belajar online dalam bulan puasa ni banyak kelebihannya. Antaranya kalau kita face to face, kita akan pergi kelas, naik turun tangga, pergi blok tu, pergi blok ni, macam-macam lah. Banyak benda yang kita kena buat, banyak benda yang habis tenaga. Situ pun banyak benda lah. Tapi kalau kita belajar online, dia dapat jimatkanlah tenaga. Maksudnya kita tak perlulah pergi ke kelas, pergi kelas just buka laptop, masuk Gmeet, macam tu. Situ dah jimatkan tenaga. Jadi maksudnya kita fikir positif lah kita belajar online ni. Walaupun sejujurnya lah saya dua sem dah duduk dekat rumah ni belajar online. Memang nak cakap macam mana, memanglah ada kelebihan kan. Tambah-tambah bulan puasa ni kita belajar online tak perlu bergerak ke sana ke sini. Tapi bila belajar online ni apa nak cakap, jimatlah tenaga. Macam pengalaman saya, memanglah belajar online ni ada negatif dia. Contohnya satu, banyak sangat. Kalau dulu belajar kat IPG taklah banyak sangat kerja. Tapi kalau belajar online ni dia banyak sangat kerja. Lepas tu banyak sangat kerja dan rasa macam ada sehari tu rasa macam tak larat. Macam dalam sehari tu kena hantar assignment sampai 2-3 assignment kena hantar dalam sehari. Macam banyak sangat kena hantar. Tapi memang ada negatif, tapi kita fikir positif. Bila kita belajar online dalam bulan puasa ni, dapat jimatkan tenaga apa semua. Dan yang terakhir, cara kita nak kekal aktif sepanjang puasa, kita kena mindset dalam diri kita, kita fikir positif selalu, kita gembira selalu. Maksudnya jangan kita salahkan puasa. Salahkan puasa menyebabkan pembelajaran kita terbatas. Dan jangan pula pembelajaran ni mengganggu kita melaksanakan ibadah. Jadi macam itulah maksudnya, cara ringkasnya Ramadan dan belajar ni kedua-duanya adalah sangat penting lah. Sangat penting. Jadi akhirnya saya nak tutup secara kesimpulannya. Saya ada dengar ceramah daripada ustaz ni kata, dia kata ada pada suatu hari Rasulullah nak naik ke atas mimbar dan malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, inni da'in amin. Maksudnya malaikat kata, aku baca doa, kamu aminkan. Jadi apa doa yang malaikat Jibril tu baca? Dan malaikat Jibril tu suruh baginda aminkan. Apakah isi kandungan doa tu? Doa tu adalah malaikat Jibril berdoa, dia kata
sesiapa di kalangan umat kamu diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan, tapi apabila keluar daripada bulan Ramadan tu tak dikurangkan sedikit pun dosa dan tak ditambahkan pun pahala. Dan mereka ini adalah orang yang celaka. Jadi memang lepas saya dengar semalam ceramah tu, saya rasa macam tersentak lah kan. Kita tahu malaikat Jibril ni Allah akan kabulkan doa dia, dan Nabi Muhammad pun mesti memang akan dikabulkan doa dia. Dan maksudnya benda ni benda yang paling takut lah. Saya sendiri pun lepas saya dengar tu, saya sendiri pun takut. Saya takut tergolong daripada golongan ni. Maksudnya kita ni diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan, tapi kita tak memanfaatkannya. Maksudnya daripada Ramadan nanti dosa kita tak dikurangkan pun, tapi dan tak ditambahkan pun pahala. Dan sesungguhnya kita ni adalah orang celaka. Jadi kita tak naklah benda tu. Jadi benda tu memang buatkan diri saya tersentap lah lepas dengar tu. Jadi sama-samalah dalam bulan Ramadan ni kita sama-sama tingkatkan ibadah kita, dan dalam masa yang sama jangan sesekali kita tinggal pembelajaran kita, sebab kedua-dua tu merupakan tuntutan. Dan macam tadi ada yang bagi komen, belajar pun merupakan satu ibadah. Maksudnya kalau kita belajar pun merupakan ibadah yang boleh menambahkan pahala dalam bulan puasa. Jadi macam itulah. Maksudnya kita sebagai pelajar kena sama-sama seimbangkanlah di antara Ramadan dan Ramadan untuk melakukan ibadah apa semua dengan pembelajaran. Jangan kita tinggal lah salah satu, sebab dua-duanya adalah penting. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Maaf sangat-sangat kalau ada kurang ke ataupun lari daripada tajuk ke, walaupun cakap cepat ke, sebab terkejut lah juga. Tapi minta maaf segala salah silap ataupun terkurang ataupun ada yang salah ke apa yang saya cakap tadi. Nanti bolehlah betulkan apa semua. PM je betulkan apa yang saya salah tu, dan maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih. Serah kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Nur Hafizah. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini kita dapat jadikan sebagai pengajaran dan motivasi untuk kita teruskan baki bulan puasa yang ada pada kita pada masa ini. Moga puasa kita pada kali ini diterima oleh Allah dan dapat dijadikan seperti puasa terakhir dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abdullah dan terima kasih kepada siswa guru Nur Hafizah atas kata orang tu, ceramah yang disampaikan cukup baik pada hari ini. I'm very proud with you. Okay, to all students, boleh isi sijil online yang saya dah buat, sijil secara digital. Dan bila anda dah isi tadi, tulis nama dan huruf besar supaya dapat sijil tu lebih cantik lah. Sekali saja boleh isi untuk setiap orang. Jadi boleh isi kehadiran sijil tu untuk dapat cek email yang anda isi untuk dapat sijil. Terima kasih semua dalam program Ilmuwan Mentor G2.12. Terima kasih Abdullah, terima kasih kepada Nur Hafizah. Assalamualaikum dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Boleh isi ya. Ramadan tiba, merhaba